سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 234. Ayat 243 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum Inna Allah lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 243. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Tidakkah kamu melihat ataupun tidakkah kamu memerhatikan kepada orang-orang yang keluar daripada kampung halaman mereka, keluar daripada kota dan negeri mereka, wahum ulufun, sedangkan jumlah mereka beribu-ribu orang, jumlah mereka adalah jumlah yang banyak dan besar, hazaral maut, kerana mereka cuba melarikan diri ataupun menghindarkan diri mereka daripada kematian. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian kesemuanya. Summa ahyahum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan mereka kembali. Inna Allah lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan terhadap manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan besar daripada manusia tidak bersyukur akan nikmat-nikmat dan kurniaan-kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita suatu kisah yang berupa pelajaran dan iktibar yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Dan peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang golongan-golongan manusia yang mana mereka telah keluar daripada kampung mereka. Mereka keluar daripada kota dan negeri mereka dengan jumlah yang banyak,
jumlah mereka besar, beribu-ribu. Untuk apa mereka keluar? Kerana nak mengelakkan diri mereka, nak melarikan diri mereka daripada kematian. Jadi berhubungan dengan ayat ini, kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quranul Azim, iaitu karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir, di dalamnya telah didatangkan beberapa pendapat-pendapat dan pandangan daripada ulama, daripada kalimah wahum ulufun, jumlah mereka beribu-ribu ni berapa jumlah mereka. Jadi yang pertama didatangkan oleh Ibnu Katsir adalah pandangan daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan jumlah mereka adalah 4,000 orang. Hak kata ribu-ribu keluar tu, pendapat pertama Abdullah ibnu Abbas kata 4,000 orang. Manakala pandangan yang kedua juga dinisbahkan kepada individu yang sama melalui orang lain, tapi dinisbahkan pandangan tu juga kepada Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan jumlah mereka adalah 8,000 orang. Dan didatangkan satu lagi pandangan, yang mana pandangan ini datang daripada Abu Saleh. Abu Saleh mengatakan jumlah mereka adalah 9,000 orang. 9,000 orang. Dan ada lagi pandangan yang menyebut bahawa satu lagi pandangan dan pendapat sekali lagi dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Dah berapa kali dah? Dah 3 kali dah. Yang ini jumlah mereka adalah 40,000 orang. 40,000 orang. Dan ada satu pandangan yang terakhir datang daripada Wahab bin Munabbih dan Abu Malik, yang mana kedua-duanya berpandangan jumlah mereka yang keluar itu lebih daripada 30,000 orang. Lebih daripada 30,000 orang. Jadi melalui tafsir Ibnu Katsir ni sekurang-kurangnya ada beberapa pandangan tentang jumlah. Ada kata 4,000, ada kata 8,000, ada kata 9,000, ada kata 40,000, ada kata lebih daripada 30,000. Kalau kita mengikuti di dalam tafsiran yang lain, contoh kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, dalam tu didatangkan beberapa pandangan yang lain. Selain pandangan tu lebih kurang sama dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Cuma dua yang berbeza, ada di kalangan menyebutkan jumlah mereka adalah 37,000 orang. 37,000, dan paling banyak dalam pendapat yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi adalah 600,000 orang. Hak ni lah paling banyak. Hak paling sikit 4,000 orang. Walau bagaimanapun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang lebih mengetahui akan kebenaran yang sebenar akan jumlah mereka. Cuma yang didatangkan tadi merupakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat ulama. Baik, kenapakah mereka ini keluar? Dan daripada manakah mereka ni keluar? Dah kata keluar satu hal, jumlah ribu-ribu satu hal. Jadi kumpulan ni, grup ni orang-orang ni dari mana datangnya mereka? Jadi antara pandangan yang dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, pendapat pertama ialah diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim bersumberkan daripada Abdullah ibnu Abbas, mengatakan mereka ini adalah kumpulan manusia yang keluar daripada sebuah kota, yang mana kota ini dikenali sebagai kota Dawardan. Nama kota tu, kota Dawardan. Dan pendapat ini juga
diterima oleh dua orang ulama besar lain. Yang pertama ialah Imam Ibnu As-Suddi dan yang kedua ialah Abu Saleh. Dua-dua juga berpandangan seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Tempat tu, kota tu nama dia Dawardan. Cuma dua orang ni, iaitu Imam Ibnu Suddi dengan Imam Abu Saleh tadi mengatakan mereka datang dari arah Wasit. Wasit ni satu tempat di negeri Iraq pada masa tu. Mereka datang dari arah Wasit. Baik. Ada lagi pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir, iaitu daripada Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan mereka ni datang daripada satu negeri, yang mana negeri mereka ini dikenali dengan nama Azari'at. Azari'at. Tadi Dawardan. Tapi pandangan ni sebut Azari'at, nama tempat mereka. Dan ada dua pandangan yang berbeza, iaitu pandangan daripada Ibnu Jurayj dan Atha bin Abi Rabah. Dua orang ulama ni, dua ulama besar ni, Ibnu Jurayj ulama besar, Atha bin Abi Rabah pun ulama besar, seolah-olah pandangan kedua-dua orang ni terlalu jauh berbeza dengan apa yang kita kemukakan tadi. Bagi dua orang ni, apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat ni adalah merupakan percontohan semata-mata, merupakan misalan, perumpamaan daripada Allah saja, bukan seolah-olah benar-benar berlaku. Itu pandangan mereka berdua. Dan satu lagi pandangan daripada Ali ibnul Asim. Ali ibnul Asim mengatakan mereka ni datang daripada sebuah kota yang diberi nama Dawardan, sama dengan sebelum ini. Dan jarak di antara Wasit dengan Dawardan, tadi pun dah sebut tentang Wasit, jarak antara Wasit dengan Dawardan ialah satu farsakh. Satu farsakh ikut ukuran orang-orang Arab dulu. Okey. Baik, sekarang kita bercerita mengenai pandangan-pandangan dan pendapat yang lain. Apakah sebenarnya yang menyebabkan mereka ni keluar daripada tempat mereka? Ada satu riwayat daripada Waqi' ibnu Jarrah. Waqi' ibnu Jarrah ni tuan-tuan adalah salah seorang guru kepada imam besar mazhab kita, iaitu guru kepada Imam Asy-Syafi'i, Waqi' bin Jarrah. Dahulu Imam Syafi'i pernah mengadukan permasalahan hafazan dia pada Imam Waqi' ni. Dia mengalami kemerosotan lah pada hafazan dia. Jadi Imam Waqi' sebut dekat Imam Syafi'i bahawa ilmu tu adalah cahaya. Jadi jangan kamu padamkan cahaya itu dengan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Ilmu hak kita belajar, ilmu hak kita cari itu seumpama cahaya. Jadi cahaya ni akan jadi malap, lebih jauh cahaya ni akan jadi padam sekiranya diiringi bersamaan dengan perbuatan maksiat. Jadi sebab itulah berlaku kemerosotan pada hafazan kamu. Jadi tinggalkanlah maksiat untuk mendapatkan sumber ilmu yang sebenar. Itu antara pesanan Imam Waqi' bin Jarrah kepada Imam Syafi'i. Baik, Imam Waqi' bin Jarrah ni dia sebut dalam tafsir dia dengan mengatakan telah menceritakan kepada kami, kepada dia, iaitu Sufyan. Yang Sufyan ini meriwayatkan daripada Maisarah bin Habib An-Nahdi, daripada Al-Minhal bin Amru Al-Asadi, daripada tabi'in besar Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana berhubungan dengan ayat yang kita baca ni, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan menerusi pandangan daripada Abdullah ibnu Abbas, jumlah mereka adalah 4,000 orang. Jadi Imam Waqi' dalam tafsir dia, dia ambil pandangan hak kata ribu-ribu tadi, pandangan pertama hak kita sebut 4,000 orang depa ni.
yang mana mereka ni sebenarnya keluar daripada kampung depa, kota ataupun negeri depa ni kerana kawasan tu pada masa tu dilanda satu wabah, iaitu penyakit taun. Jadi wabah taun telah menyerang kawasan mereka, kampung mereka dan kota mereka. Jadi bila wabah ni menyerang, kebanyakan daripada manusia tu mati. Kebanyakan daripada manusia meninggal dunia. Jadi hak masih tinggal, hak berbaki dan bersisa, hak hidup tu tak mau benda yang sama jadi pada mereka. Kalau kita duk tunggu lagi sini, wabah tu serang dengan kita semua pun mati macam hak mati sebelum ni. Jadi cara terbaik ialah mereka keluar daripada kampung mereka, nak mengelakkan mereka ni daripada ditimpa kematian. Inilah maksud ayat ni, mereka ni keluar kerana nak menghindarkan diri daripada mati. Jadi bila mereka ni keluar, mereka mengatakan bagaimana? Kita akan menuju ke tempat yang tiada kematian padanya. Kita akan pergi pada satu tempat yang tak ada kematian di situ. Dan kita boleh faham perkataan ni. Kalau kita nak ambil hak melampau sangat, kita nak cari satu tempat yang kita tak akan mati, memang tak logik lah. Kalau kita nak faham lagu tu, salah faham lagu tu. Yang dia faham, kita cari satu kawasan, satu tempat lain yang tak ada wabak macam kena tempat kita. Itu maksudnya kita akan pergi pada tempat yang tidak didatangi kematian. Tempat kita ni ada wabak, kita pergi duduk tempat hak tak ada wabak untuk selamat diri. Jadi bila mereka sampai ke lembah sekian-sekian, maka ketika itulah Allah sebut dalam ayat ni, faqala lahumullahu mutu. Dan Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian kesemuanya. Lalu matilah mereka kesemuanya secara sekaligus. Ini adalah firman Allah terhadap mereka, mematikan mereka sekaligus. Summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Allah perhidup mereka balik. Lagu mana cara Allah perhidup? Selepas kematian mereka ni ditakdirkan oleh Allah, tempat yang berlaku kematian beramai-ramai ini telah dilewati ataupun dilalui oleh salah seorang Nabi daripada Nabi-Nabi Allah. Tapi dia tak ceritalah Nabi mana. Ada salah seorang Nabi pada masa tu, pada zaman tu lalu tempat ni. Bila dia tengok keadaan yang berlaku, mati ramai-ramai ni, lalu Nabi tersebut bermohon kepada Allah, minta doa pada Allah supaya mereka ni dihidupkan balik. Dan Allah telah memperkenankan doa Nabi tersebut, lalu kembali menghidupkan mereka. Jadi hidup baliklah hak mati ramai-ramai tadi, hak kata lari daripada wabak tadi. Itulah berkenaan dengan kisah tersebut daripada awal ayat sampai akhir ayat 243. Baik, itu pandangan Imam Waqi' bin Jarrah. Tapi ada satu lagi riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia. Dia menyebutkan begini, sesungguhnya bukan seorang daripada kalangan ulama salaf yang memberitakan tentang hal ini. Faham betul-betul ayat klasik tu? Bukan seorang dari kalangan ulama salaf yang memberitakan hal seperti ini. Maksud bila bukan seorang tu, ramai yang dia nak maksudkan. Kena faham ayat tu, jadi takut terbalik. Jadi ramai tu jumlah dia tak tahu, tapi nak habaknya bila dia buat ayat bukan seorang, ramai hak cerita benda macam tu. Jadi apa yang diceritakan dalam kisah ni ialah golongan-golongan yang keluar daripada kampung depa atau negeri depa atau kota depa tu, mereka ni hidup sezaman. Satu masa dengan seorang nabi yang mana nabi ni diutuskan kepada Bani Israel. Dalam riwayat ni sebut secara jelas nama Nabi tersebut, iaitu Nabi Hizkil. Nabi Hizkil. Ha, zai panjang, qaf, ya, lam. Nabi Hizkil. Bila sebut tentang Nabi Hizkil, kita seolah-olah mencari penyatuan atau persamaan. Sebab di dalam kitab Perjanjian Lama,
kitab Taurat lah kita sebut, ada seorang nabi besar. Dia orang Yahudi ni, dia ada nabi besar, di sisi dia ada nabi kecil, padahal semua nabi. Dia istilahkan nabi besar, nabi kecil. Salah seorang nabi besar tu ada kitab dia, kitab Yehezkiel. Dan ada sesetengah orang menyangka Nabi Yehezkiel ni merujuk kepada Nabi Hizkiel itulah. Wallahu alam lah. Sama ada Nabi Yehezkiel tu dia tersendiri, Hizkiel ni tersendiri, tapi ada pandangan kata merujuk kepada personaliti yang sama. Dan ada juga kata-kata yang mengatakan Nabi Hizkiel ini adalah merujuk kepada Nabi Zulkifli. Hizkiel ni merujuk kepada Nabi Zulkifli. Bahkan kalau kita melihat kepada tafsiran-tafsiran dalam Ibnu Katsir sendiri pun menyebutkan bahawa ada kisah-kisah yang dikaitkan, yang Allah cerita pasal Nabi Zulkifli itu, ada pandangan yang menyebutkan nama dia ialah Hizkiel. Nama dia adalah Hizkiel. Tetapi bukan kita kata nak menolak yang tu. Bila kita buka satu karya besar Imam At-Tabari, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, di dalam tu ada keterangan daripada Imam At-Tabari dengan menyebutkan Nabi Zulkifli adalah individu yang berbeza dengan Nabi Hizkiel tu sendiri. Hizkiel lain, Zulkifli lain. Begitu juga bila kita tengok kisah-kisah dalam tafsir ni, mungkin boleh jadi banyak jatuh pada kesalahan kerana nama yang sama. Nama yang sama. Nanti saya cerita tentang hal tersebut. Mungkin bukan malam ni. Okey. Baik. Nabi Hizkiel ni kebetulan dalam cerita ni nama Nabi ni Hizkiel. Adakah nama lain pendapat dalam tafsir? Ya, ada. Dalam tafsir Imam Qurtubi, bukan kata nak menolak hak pandangan Hizkiel ni, cuma kita nak tanya, ada tak imam-imam lain, ulama lain kata selain Hizkiel ada tak pandangan lain? Ada. Dikatakan Nabi tersebut bernama Nabi Syam'un. Hak kata melewati kawasan tu, nama Nabi tu adalah Syam'un. Dalam tafsir Imam Qurtubi ada disebutkan namanya, yang mana kaumnya telah melarikan diri daripada satu wabak. Tapi tidak disebutkan wabak tu ta'un ke apa. Cuma melarikan diri daripada wabak, otomatik memaknakan kepada kita lari dan hindari daripada kematian. Baik, sekarang kita tengok tentang Nabi Hizkiel tadi, yang hidup sezaman dengan kelompok yang dimaksudkan. Yang mana kelompok-kelompok ini telah mendirikan khemah-khemah mereka. Rumah mereka pun bukan rumah macam kita, tetapi khemah-khemah yang didirikan sebagai tempat kediaman bagi mereka di tanah lapang milik mereka. Ditakdirkan Allah satu ketika telah datang satu wabah, satu penyakit ke atas mereka, iaitu penyakit ta'un, ataupun ada disebut oleh kuman huma dan sebagainya. Pendek cerita, telah berlaku kematian dengan jumlah yang besar yang menyebabkan yang berbaki dan tersisa keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Baik, inilah yang paling dominan disebut lari keluar kerana ta'un. Tetapi sekali lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan salah satu sebab lain ialah yang mana ketika itu melalui lisan, lidah, dengan kata lain perintah daripada Nabi Hizkiel ke atas mereka ialah menyertai jihad fi sabilillah, perang fi sabilillah. Tapi bila mana mereka kata nak perang ni, mereka takut. Takut apa? Perang tu tak ada masalah. Takut bila perang ni mati. Takut mati dalam peperangan, mereka lari diri daripada kematian tersebut. Maksudnya tak mau join peperangan, nak selamatkan diri. Kalau masuk perang ni dalam dua lagi, hidup atau mati. Tapi kalau kita tak masuk ni, seolah-olah dia, bukanlah dia fikir tak mati. Kalau tak pergi perang pun, maksudnya nyawa tu lagi lebih lama, lebih safe untuk diselamatkan. Atas dasar melarikan diri daripada medan perang tu, maka Allah matikan mereka semua. Sebab itulah bagi pandangan ini, kita tengok ayat 244.
Tadi kita baca ayat 243. Sebab tu ayat 24 bagi pandangan ini ayat tu disambung waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Sebab tu depa kata pandangan tu ada sebab ayat seterusnya suruh perang pada jalan Allah untuk dikaitkan dengan kisah yang mereka nisbahkan. Walau bagaimanapun saya sebutkan dalam mana-mana tafsir pun dominan paling utama menyebut sebenarnya kes wabah tersebut iaitu penyakit taun. Jadi bila mereka keluar, mereka telah mendatangi lembah-lembah yang akhirnya lembah ini dipenuhi oleh mereka. Ramai kan keluar kan, ribu-ribu penuh lembah ni. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala mengikut riwayat ni telah mengirimkan kepada mereka 2 orang malaikat. Allah kirim 2 orang malaikat. Jadi malaikat ni mari, salah seorang mendatangi mereka dari bawah lembah dan seorang lagi mendatangi mereka dari atas lembah. Mari atas bawah, dan kedua-duanya memekik dengan satu suara pekikan yang kuat. Jadi daripada pekikan kedua-dua malaikat tersebut menyebabkan mereka mati bergelimpangan secara bersama dan secara serentak. Dan riwayat ini menambahkan lagi, kemudian mayat-mayat mereka ini dikumpulkan di dalam kandang-kandang ternak. Sebab bila mereka keluar tu, mereka bawa sekali barang-barang penting, barang-barang berharga, ternakan-ternakan mereka. Bila duk ramai di situ tu, mereka bina kandang-kandang ternak. Jadi bila mati semua, mereka dihimpunkan di kandang-kandang ternak. Tak cukup dengan itu, riwayat ini menyambung dibangunkan di sekeliling kematian mereka itu dengan tembok yang tinggi dan besar. Jadi cerita dia lepas tu, kawasan tersebut dilalui dan dilewati oleh Nabi Hizkil. Nabi Hizkil. Bab Nabi Hizkil satu hal yang jadi khilaf antara ulama pula, berapa lama selepas mereka mati baru Nabi ni lalu. Selang dia tu, kita kata okey mati hari ni. Jadi Nabi hak akan datang, hak nak mari bakal lalu di sini tu, selang selepas mati tu ambil masa berapa lama? Dalam Ibnu Katsir sebut 1 tahun. Barulah Nabi Hizkil lalu. Kalau dalam Qurtubi juga sebut 1 tahun. Dan ada 2 riwayat lain. Satu tu kata 8 hari, satu tu kata cuma 7 hari saja selepas mati. Itu kil sajalah. Baik, kalau ambil riwayat ni setahun selepas peristiwa tersebut, Nabi Hizkil lalu. Dan bila Nabi Hizkil tengok, Nabi Hizkil berdoa sama seperti riwayat Waqi' tadi, berdoa kepada Allah, minta pada Allah supaya mereka ni dihidupkan kembali. Tetapi cara nak menghidupkan mereka, Allah berfirman kepada Nabi Hizkil supaya menyebutkan ucapan-ucapan ini. Dan ucapan tu ada 3 step, 3 langkah. Baik, disebutkan dalam riwayat ucapan yang pertama yang Allah minta Nabi Hizkil sebut ialah hak nombor 1, wahai tulang belulang yang telah hancur. Dengan perintah daripada Allah, maka bercantumlah dan berkumpullah kamu kembali. Wahai tulang belulang yang hancur, dengan arahan perintah Allah, bercantum dan berkumpullah kamu kembali. Itu step yang pertama. Jadi tulang-tulang yang hancur dan berserakan tadi, dia mari balik. Dia bertangkuk balik sesuai dengan hak milik tuan dia, hak asal dulu. Jadi hak peringkat permulaan ni yang bertangkuk cuma apa? Tulang-tulang saja. Step pertama ni hak baru jadi lengkap pun, dia jadi macam tengkorak, skeleton saja. Jadi ucapan yang kedua yang Allah minta Nabi Hizkil ucapkan ialah, wahai tulang belulang yang telah hancur, dengan arahan dan perintah daripada Allah, maka bercantunglah kembali segala daging-daging, urat-urat dan kulit-kulitmu. Jadi marilah pula daging-daging, urat-urat, kulit-kulit, jadi lengkaplah macam ni. Tapi tak hidup lagi. Step kedua tu lengkap balik dah. Tapi tak hidup lagi. Dan step yang ketiga, ucapan daripada Nabi Hizkil ialah, para arwah semuanya, para roh semuanya, kembalilah kamu dengan perintah Allah
sebagaimana roh ini sejak mula pernah memasuki badan siapa tuan dia. Jadi roh-roh dikembalikan semula. Masuklah balik-balik. Kalau kita duduk situ, masuk balik roh kita dulu. Kalau kawan tu masuk balik, yang menyebabkan semua dihidupkan kembali. Dengan permintaan, permohonan dan doa daripada Nabi Hizkil. Jadi mereka ni bangun kembali seolah-olah baru bangun dari tidur yang panjang, lena yang panjang. Lalu mereka mengucapkan kalimah. Riwayat menyebut, Subhanaka la ilaha illa ant. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain daripadamu, ya Allah. Dan ini adalah merupakan hujah-hujah, dalil dan bukti yang Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa alam akhirat, alam kiamat, hari kebangkitan itu benar-benar ada. Walaupun kita hak sebenar betul-betul ni akan dibangkitkan kembali oleh Allah di akhirat kelak, daripada kubur kita, daripada barzah kita, tapi untuk memberi keyakinan, pengukuhan dan peneguhan akan benda tu yang kita tak tahu bila nak jadi, hanya di sisi ilmu Allah. Allah tunjuk beberapa kisah, beberapa dalil dan hujah waktu duduk atas dunia ni lagi. Maksudnya orang hak mati ni Allah boleh hidup balik. Orang hak mati ni Allah boleh bangkitkan mereka balik daripada kematian. Banyak dah contoh-contoh dalam Quran. Antaranya kisah ni, Ashabul Kahfi, berapa tahun? 309 tahun tertidur, hak tu tertidur. Satu lagi kisah yang dikaitkan dengan Nabi Allah Uzair. Siapa ingat dulu? Kita belajar tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair lalu dengan keldai dia satu kawasan kan. Negeri yang hancur, negeri yang punah, rosak. Bagaimanalah Allah boleh membangunkan kembali negeri yang rosak ni. Lalu takdir Allah dia ni, situ dengan keldai-keldai dia. Keldai dia pun tinggal apa? Tinggal tulang, tinggal apa dah. 100 tahun. Bangun-bangun tu berubah dah. Bangun-bangun tu berubah. Nak hebatnya 100 tahun pun Allah boleh hidup balik. Kalau hak ni setahun pun boleh hidup balik, hak tu 309 tahun pun boleh bangun balik. Jadi nak membuktikan kepada kita, bagi peneguhan, jangan kita ni tak percaya akhirat tu akan mai. Jangan tak percaya yang kita ni akan dibangkitkan oleh Allah. Tak percaya tu satu hal. Kalau nak percaya pun, boleh ke tidak duk main, boleh ke tidak duk main was-was lagu tu. Jangan duk was-was lagu tu. Ni hal keimanan, ni hal pokok. Baik, seterusnya. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan terhadap manusia. Apa dia kurniaan Allah? Penisbahan dengan ayat dan cerita ni, Allah nak menunjukkan kepada manusia ayat-ayat. Ayat dalam bahasa Arab ni bermaksud tanda-tanda kebesaran dia. Salah satu tanda kebesaran Allah, kisah ni. Melalui bukti-bukti yang kukuh, hujah-hujah dan dalil yang kuat dan accurate. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia, bila Allah sebut kebanyakan manusia, persentage dia ramai ke sikit? Ramailah. Ramai hak lagu mana? La yashkurun, hak tak reti nak bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau manusia sebut hang tak bersyukur, hang ni tak bersyukur, orang boleh takwil, orang boleh komen, orang boleh kritik. Ni Allah sendiri sebut kebanyakan manusia tak pandai, tak reti nak bersyukur kepada nikmat-nikmat dia. Jadi hak bersyukur betul-betulnya sikit saja. Jadi ini adalah satu pelajaran, ini adalah satu iktibar buat kita. Iaitu tidak ada gunanya sama sekali kita nak bersikap berhati-hati, kita nak bersikap berwaspada bila benar-benar berhadapan dengan takdir Allah. Sikap waspada tu perlu ada, berhati-hati perlu ada, tapi nak habaknya bila mari takdir Allah, sifat tadi seolah macam tak ada guna. Contoh, depa keluar ni nak mengelakkan daripada apa? Nak mengelakkan daripada mati, sebab dalam tu ada wabak. Tapi bila keluar tu, adakah mereka terlepas daripada kematian yang mereka harap? Kita keluar ni harap-harap tak matilah kita, selamatlah kita, hak tu harapan. Tapi bila mari takdir Allah, waspada ke, berhati-hati ke, ready ke, apa ke semua, Allah kata mutu, matilah kalian semua. Bukan kata seorang, habis lingkup.
Allah nak mengajar kepada kita bahawa segalanya adalah kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mati, tapi kalau Allah berkehendak, summa ahyahum, Allah jualah yang menghidupkan mereka kembali. Elok-elok ah. Awal nanti tu, habis. Baik. Kalau kita tengok penisbahan dengan situasi kita hari ini, samalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna. Bila mana kita duduk di satu-satu kawasan, kita duduk di satu-satu tempat, yang mana tempat tersebut dilanda wabah, dilanda satu penyakit yang kita kata berjangkit, berbahaya. Sekiranya kita keluar daripada tempat ni boleh menjangkiti orang lain dan mungkin boleh memberi mudarat pada nyawa, menyebabkan kematian. Jadi kalau kita duduk dalam satu tempat, tempat tu kena wabah, Nabi pesan jangan keluar, jangan lari. Jangan lari. Kenapa jangan lari? Takut wabah kita bawa tu ada pada kita dan kena pula orang tempat yang kita pi. Jadi Islam mengajar salah satu maqasid syariah dia nak jaga nyawa. Nyawa tu penting. Satu lagi, kalau tempat tu dilanda wabah, kita duduk luar kawasan hak tak kena lagi. Jangan pula hampir masuk situ. Oh, aku tak kena, aku sihat, tapi aku saja-saja nak uji kekebalan antibodi aku. Situ ada penyakit pun aku tak dengar doktor kata apa ke, saintis kata apa pun, aku nak test antibodi aku, kuat ke tak kuat, aku nak terjah juga tempat tu. Last kali terjah tempat tu, kena macam-macam penyakit. Cari hal, cari pasal. Jangan membebankan diri kita dalam jurang kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kan? Jangan letakkan diri kita pada jurang kebinasaan. Jadi apa yang dilakukan dan dipesankan oleh Rasulullah itu adalah satu pesanan yang bermakna. Terutama kita hari ini bila berhadapan dengan seolah-olah suasana yang sama. Wabah. Buat PKP lah, buat halangan tu lah, buat halangan ini semata-mata untuk apa? Untuk mengelakkan benda tersebut daripada merebak, daripada terkena, daripada terjangkit kepada individu-individu ataupun orang-orang lain. Semata-mata kita nak menjaga kemaslahatan bersama. Jadi saya kira pada malam ini cukuplah sekadar kita membuat penilaian, kita membuat perbahasan tentang ayat 243 daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kisah yang kita baca pada malam ini dapat memberikan sedikit pengetahuan, maklumat dan informasi berkaitan dengan ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.